Okey, subjek ini adalah subjek yang kalau dapat kat ustaz-ustaz masing-masing tolak. Faham tak tolak? Ambil gambar aku tak mau. Kenapa tolak? Sebab subjek ini sangat susah. Walaupun susah, bila berlaku kematian, harta nak kena faraid. Tak dapat tidak lah. Tuan-tuan perempuan tak perlu masuk kursus haji kalau duit tak ada. Sebab nak pergi haji dia kena pakai duit. Satu lagi, tak perlu duk mengaji faraid kalau mati tak ada harta. Tapi kalau mati ada harta, memang kena mengaji. Paling kurang pun bukanlah suruh mengaji sampai mengajar orang, tidak. Cuma kita faham harta ni bukan kita punya, orang lain. Atau kita faham harta ni harta kita, jangan kita lepas hak kita. Dan kita kena faham juga, bukan ke semua benda yang kita duk berebut tu adalah pusaka. Kadang-kadang kita silap, kita kata pusaka bukan. Nanti kita masuk jadual. Misal dia seorang hamba Allah, dia kahwin bulan 12 hari tu, meninggal 10 bulan 4 baru ni. Umur 29 kahwin, isteri umur 28, meninggal baru ni dalam satu kebakaran di Kelang. Meninggal, yang saya ditanya dapat wang per keso 2,000. Tu pun keluarga si mati tuntut faraid. Saya gelak je lah. Saya kata nak tuntut faraid macam mana, tu bukan pusaka. Duit per keso tu kalau tak mati, tak dapat kat orang yang hidup, dia kena ada orang mati. Jadi dia bukan pusaka. Sama juga duit pencen. Duit pencen, contoh si A ni kerja, kemudian dia pencen, dia dapatlah duit pencen bulan, duk dapat, jatuh sakit, duit pencen duk masuk, mati. Bila mati, duit pencen yang terakhir tu pusaka. Selepas mati, pencen tadi bertukar pergi kat isteri atau anak-anak, itu bukan pusaka. Kita duk pukul kata pusaka juga, bergaduh lah. Kenapa kamu makan seorang? Benda tu bukan pusaka, nak kata makan seorang macam mana? Saya buat beberapa misal. Sakit kepala dulu tak apa. Satu hari saya singgah meniaga bagi dia boleh meniaga. Tapi kadang-kadang kita nak singgah beli, mereka tak mau ambil duit, mereka nak sedekah, tu yang tak syok. Kerap kali saya duk beli barang, orang sedekah, payah. Baik, misal sikit nah. Kenal ada Datuk Zahid Hamidi. Okey. Ingat dah anaknya ada seorang meninggal selepas cabut gigi. Dapat duit banyak. Dapat kat siapa? Dekat isteri ya. Duit tu bukan duit pusaka. Sebab kalau tak mati tak dapat. Clear nah? Sebab duit tu orang panggil ganti rugi sebab berlaku kematian. Ganti rugi dituntut oleh isteri, dapat kat isteri punya lah. Clear nah? Okey. Kedai makan yang saya singgah makan tu, okey, saya ni makan kedekut sikit. Tahu kedekut? Makan nasi, lauk sayur tu wajib lah, sayur banyak. Air minum selepas 1 jam makan, jaga kesihatan, takut gemuk. Jadi tuan kedai duk rasa macam saya ni tak ada duit kot nak beli air. Dah, bukan, saya memang tak minum air, lambat. Saya baca sahabat, dia pun duk perhati saya rupanya. Dia kata, "Ustaz, ni kedai makan ni duit pampasan lah." Macam mana pampasan? Anak saya orang langgak belakang, dan dia tepurung kepala dia tu dah ada sikit masalah. Alhamdulillah sembuh, tapi tak jadi macam orang lain lah, OKU. Jadi dapat pampasan 400,000. Pampasan yang anak dia dapat tu, anak dapat masa dia hidup. Anak tu tak apa nak sihat, kedai makan tu guna duit tu. Kalau anak ni mati, itu pusaka. Sebab dapat masa dia hidup, kemudian dia mati. Ada pun yang dapat
mati kita baru isteri dapat, itu bukan pusaka. Pergi clear elok. Baik, saya masuk lagi sakit kepala. Yang ni bukan politik, tapi cerita orang politik. Ingat tak zaman Tun Mahathir dulu ada 3 hakim kena pecat? Ingat tak? Pemecatan itu dilawan oleh hakim. Tapi bukan hakim, dah masa tu lawan. Hakim pandai ke tak pandai? Oh, pandai ha? Bicara menang kat mereka 3 orang tu. Pampasan setiap orang dapat lebih kurang 1 juta lebih lah. Senyum tak orang perempuan kalau suami dapat 1 juta lebih? Kira tak jadi dah beli X50, X70, tak jadi dah, jadi hal lain. Duit 1 juta lebih ni. Malangnya semasa bekas hakim yang dipecat tak sah ni hidup, pampasan tak dapat. Bila mati baru pampasan dibayar, melepasi zaman Tun Mahathir. Masa dapat tu hakim yang dipecat tak sah ni mati dah. Maka kes masuk mahkamah, peringkat pertama disebut sebagai bukan pusaka. Sebab suami mati baru dapat, bukan pusaka. Faham tak? Jadi isteri dapat seorang, senyum tak? Senyum tak? 1.3 juta isteri seorang, senyum tak? Allah. Dan kes ni anak-anak tak puas hati dengan mak. Sebab apa? Mak makan seorang tak puas hati. Ulang bicara macam mana Datuk Najib ulang bicara. Ni bukan cerita politik nah, saya nak bagi faham. Datuk Najib ulang bicara kan, sama ada salah atau tak salah, boleh lagi pi Mahkamah Persekutuan. Faham dah? Dia boleh naik sampai peringkat sekarang ni hakim 3. Dulu hakim 1. Ni akan naik pula, kalau kalah akan menang, boleh bicara lagi hakim 5 orang. Kalau di negara barat, hakim memudah cara. Hakim tak baca keputusan. Keputusan bukan dua kat dia. Juri-juri yang duk dengar bicara tu yang buat keputusan. Dia pakai juri. Bila ulang bicara, dia dapati hakim mahkamah kata hakim hak sebelum ni telah silap. Sebab duit pampasan tu, pemecatan tidak sah, milik si mati masa dia hidup. Serahan hanya berlaku lepas pada dia mati. Jawapan dia, duit itu duit pusaka. Isteri kena bagi balik, dia dapat 1/8 sahaja. Nampak tak? Sebab apa? Hakim hak mula dia terkhilaf. Okey, juga yang bukan pusaka ni apa dia? Wang ganjaran atau pencen terbitan. Jaga-jagalah. Kita duk kerja, tiba-tiba kita dah berhenti kerja, dapat duit pencen. Duit pencen yang kita dapat masa kita hidup tu, kita mati, itu pusaka. Sebab apa? Sebab kita mati, kita dapat dulu. Tapi kalau kita mati, kita tak dapat lagi, dah mati baru dapat, itu bukan pusaka. Bagi clear tu. Misal lagi ni cerita menarik sikit, perempuan ni teriak, kasihan kat dia. Dia teriak. Dia telefon, "Tahu ustaz, suami saya mati ustaz." Okey, saya ucap takziah kat dia. Cerita apa soalan ni? Macam ni, saya duk fikir suami saya mungkin mati, tapi mati dah ni. Kerja tau, kerja tempat tinggi tu, nak sambung wayar pencawang tempat tinggi tu, jatuh mana hidupnya dia tu. Saya takut suami saya mati, saya beli takaful, perlindungan takaful. Saya bayar ustaz. Kalau suami saya mati, pampasan dapat kat saya, tapi atas nama saya, atas nama suami saya. Saya yang bayar, tapi saya bayar sebagai suami saya bayar. Macam duit kereta lah kan, duit kereta isteri bayar, tapi nama suami. Kereta tu kereta suami. Baik, nak jadi cerita, suami ni di belakang isteri dia pergi tukar nama. Patut suami mati, isteri dapat. Suami pergi tukar, suami mati dapat kat ayah dia. Dia pergi tukar, isteri tak tahu. Bila suami mati, okey, sedih macam biasalah.
Okey, sedih, tak apalah. Ni musim-musim lah ni, bulan puasa ni. Pelik tak? Tukang rumah mai renovate rumah ayah. Menantu ni tahu ayah dia tak ada duit. Tiba-tiba buat rumah. Pelik ni. Ayah ambil duit mana buat rumah pula ni? Alhamdulillah lah lelaki hang. Dia buh nama aku. Kalau dia mati, duit siapa dah bayar? Bini. Jawapan dia, saya kata, puan, sabar puan, duit itu bukan duit pusaka. Kerana bila suami puan mati, pampasan tu akan kembali balik kepada siapa yang suami letak nama. Tak ada apa, dia sedih aja lah. Faham tak? Cuma ingat, ada benda yang faraid kena, ada benda yang tak kena. Kita jangan bergaduh. Pernah ada orang perempuan istimewanya lah, orang perempuan pernah tengok ada jak ayak sirap, jak kaca, kalau terbalik jatuh pecah. Malam ni cuba tidur, letak jak jernih hujung kepala. Orang tak buah duit, dia kena mati orang. Percaya tak? Buah duit, orang buah duit. Dia kena buah gelak apa jak kaca. Jak kaca jangan buah jak hak color, tak boleh. Dia buah jak hak jernih. Kita nak buah duit RM1 malu. Korang-korang hijau, merah, oranye. Kalau ungu lagi baguslah. Takkan pak menekan main buah duit warna hijau aja. Keluarga seperti tengok, weh, penuh dah. Bila penuh, jangan pergi seluk. Tukar jak. Faham tukar jak? Duit hak terkumpul tu bukan duit pusaka. Dalil dia, kalau tak mati, orang tak buh. Bahkan kalau kita letak jak ujung kepala pun orang tak buh. Faham tak? Saya buat misal sikit. Gerak suami bangun makan sahur. Sahur. Satu lagi bersuhur. Bersuhur tu makan. Sahur tu makanan. Kalau gerak tak bangun, senang nak gerak dia. Pergi baca Yasin. Mesti suami bangun. Okey, kalau kita tidak letak jak jenis hujung kepala, orang tak akan bubuh duit sebab kita hidup. Ingat tak cerita P. Ramlee dengan bini dia berlakon jadi orang mati? Faham tak ni? Orang pakai sedekah, tak tahu dia sembang lah, siapa mati. Tu. Duit hak dapat tu bukan duit pusaka. Tapi jaga-jaga. Bagi orang perempuan yang mati suami dia, duk buat caroman. Kadang caroman tu RM30 sebulan. RM30 sebulan. Jadi kalau mati dapat pampasan tak banyak. Lebih kurang RM50,000. RM50,000. Pampasan tu bagi kat isteri RM50,000. Saya kata pampasan tu ada sikit faraid. Apa ni? Nak bagi faham payah, saya kata macam ni, dengar elok. Duit yang suami duk bayar setiap bulan, potong tu, untuk tahun pertama semua masuk dalam tabung derma. Itu bukan pusaka. Tapi dah cukup dah sumbangan, duit hak duk masuk lagi bulan-bulan tu, itu adalah duit tabungan. Rupanya bila mati dapat RM50,000 tu, RM5,000 khairat kematian, ambillah kat isteri. RM5,000 lagi duit simpanan. Yang tu wajib faraid. Sebab duit si mati masa hidup boleh pergi minta yang tu. Macam saya, 1 tahun saya simpan 1,200, 1 bulan saya baru simpan 100. Kalau saya mati, khairat kematian ambil kat isteri, anak-anak. Simpanan saya wajib faraid. Yang tu anak saya hak sulung boleh tolong kira. Okey, hak lagi baki lagi tu, kalau saya letak nama isteri, ambil kat dia seorang. Tak boleh komen apa-apa. Sebab yang tu saya tak boleh minta masa saya hidup, bila saya mati baru isteri dapat. Bagi clear elok-elok benda-benda tu. Takut kita pergi duk bergaduh benda yang tak patut bergaduh.